الدين أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي في حديث شريف: من تقرب بي بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فرضا فيه كان كمن أدى 70 فرضا فيما سواه. Kata dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya pada hari yang ke-11 Ramadan ini kita diberikan izin oleh Allah untuk menjalani kehidupan, meneruskan saki-baki usia kita di dunia ini semata-mata untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat yang disediakan oleh Allah, maka kita dapat sama-sama menjalani ibadah Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang Allah berikan kepada kita ruang dan peluang sebanyak-banyaknya untuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pentingnya tuan-tuan kita untuk mencapai apa yang dinamakan takwa ini. Dan kerana takwa inilah merupakan neraca utama penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebelum itu Allah berfirman: Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan di kalangan kamu lelaki dan perempuan dan bersuku bangsa dengan tujuan supaya kamu saling berukhuwah dan berkenal-kenal. Sesungguhnya siapapun kita, bangsa apapun kita, level pangkat apapun kita, yang utama di mata pandangan Allah Subhanahu wa taala ialah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini merupakan fast track, jalan pintas untuk kita mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya takwa ni tuan-tuan? Apa pentingnya takwa? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika manusia seluruhnya, ketika di hari akhirat, ketika manusia seluruhnya dibangkitkan kali yang kedua, maka seluruh manusia akan bangkit, tak terkecuali daripada sekecil-kecil makhluk hinggalah sebesar-besar. Maka bila seluruh makhluk telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada masa itu bermulalah hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran: ta'arujul malaikatu fi yawmin kana daru 50,000 sana. Hari akhirat itu berbeza dengan hari yang kita lalui di dunia, yang mana pada hari itu bersamaan, satu hari bersamaan 50,000 tahun usia dunia. Satu hari di akhirat bersamaan 50,000 tahun usia dunia. Yang mana ketika kita nanti di padang mahsyar, Nabi menceritakan manusia pada masa itu berada dalam keadaan panas yang amat sangat, kerana matahari dekat sejarak 10 tahun perjalanan dengan diri kita. Hari ini matahari dengan diri kita lebih kurang, kalau ahli saintis buat kajian, lebih kuranglah kadar jarak antara diri kita dengan matahari sejauh 500 tahun perjalanan. Itu pun dah 12 hari pun dah rasa panas sangat. Musim-musim El Nino ni terasa bahang. Di Mekah hari ini lebih kurang 50 darjah Celsius panas ni. Nanti yang murah lah, saya tak tahu, di sini sebut je. Panas tak panas kan? Ketika di padang mahsyar, matahari dengan diri kita sejarak 10 tahun perjalanan, tidak berpakaian, berpeluh, berpanas, berhimpit-himpit, seumpama anak panah yang berada dalam bekas. Beruntunglah orang yang berjaya menjejakkan tapak kakinya dengan sempurna pada masa itu. Tak bayangkan betapa berhimpit-himpitnya kita di padang mahsyar. Dan pada hari itu, satu hari jaraknya lebih kurang, satu hari di akhirat bersama 50,000 tahun usia dunia.
Bagi tuan-tuan, kita akan menanti-nanti bilakah masanya nama kita akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut ketika kita berada di padang mahsyar, selepas kita berjalan dalam tempoh yang lama, maka kita akan mendongakkan, menanti-nantikan perintah Allah seterusnya. Yang Nabi sebutkan kita akan menanti-nanti selama 7,000 tahun penantian untuk nama kita dipanggil ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Terbayangkan 7,000 tahun kali dengan 50,000 tahun. 7,000 tahun di akhirat kali dah dengan 50,000 tahun, berapa bilion, 3 trilion tahun dah kita berada dalam keadaan tersiksa ini. Maka sahabat bila mendengar penyiksaan yang begitu dahsyat yang dialami oleh manusia ketika di padang mahsyar, mereka menangis, ya Rasulullah, betapa lamanya kami tersiksa di padang mahsyar. Maka Nabi sebut, demi nyawaku yang berada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tempoh yang terlalu lama di padang mahsyar di hari akhirat bagi orang-orang yang bertakwa dirasakan seumpama satu waktu solat fardu. Bagi orang yang bertakwa, tempoh yang lama itu dirasakan seumpama satu waktu solat fardu. Sebab itulah Allah suruh kita dikejar takwa, supaya kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Agak-agaknya kenapa orang yang bertakwa di akhirat dalam keadaan tempoh yang terlalu lama, tapi mereka rasakan seumpama satu waktu solat fardu. Kenapa? Cuba bayangkan tuan-tuan, kita ambil contoh kat dunia ni lah. Apa benda yang kita rasa seronok bila kita buat? Tengok wrestling kan? Wrestling, Undertaker, aku rasa budak-budak kan? Kadang-kadang orang kat kedai kopi tu tuan-tuan, cawan itu secawan, tapi itu berjam-jam. Tak pun bukan wrestling lah, bukan kan? Musim-musim World Cup. Dengan masa tambahan kita tengok seronok, tak berkedip mata untuk punya dah 2 jam untuk depan TV. Kenapa? Kerana seronok dan terwujud. Apa benda yang kita rasa tak seronok bila kita buat? Kalau kaum ibu, apa benda yang seronok bila buat? Saya jawablah shopping, betul tak? Shopping, ramai yang masuk disco, pusing, tawaf 7-8 kali dalam tu. Yang suami duduk kat kereta penuh sabar tunggu dah berjam-jam. Tapi kita rasa tak benda tu lama, tak rasa lama. Sebab apa? Kita rasa seronok. Tapi yang tersisa suami tu lah kan, rasa lama betul kan? Sebab apa? Sebab dia tak suka. Dan itulah gambaran tuan-tuan, orang yang bertakwa, orang yang bila mereka menjadi pilihan Allah Ta'ala untuk masuk syurga, bila dia menghadapi sakratul maut pun dia dah nampak dah tanda-tanda husnul khatimah itu. Bila masuk dalam alam barzakh, kubur yang di satu taman daripada taman-taman syurga, dah rasa seronok. Bila dibangkitkan tuan-tuan, bidadari dah melambai-lambai dah syurga, rasa seronok itu tuan-tuan sudah melunturkan rasa tersiksa kita berada dalam keadaan di padang mahsyar. Sebab itu tuan-tuan, mati Allah SWT yang pertama dalam bulan Ramadan ini, Allah suruh untuk kita bertakwa. Dengan cara bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya ialah berpuasa. Kalau kita rasa sayang, cinta pada Allah sekadar mulut saja tak jadi, kena dibuktikan. Dalam keadaan orang lain seronok dengan makan minum, dengan berbagai aneka jenis makan tengah hari, sarapan pagi dan petang, tapi kita semata-mata nak membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita laksanakan ibadah puasa yang telah Allah perintah. Itulah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun apa pun alahan yang kita patuh. Macam kita sayang dengan makhluk kita, dia nak apa pun kita tunaikan, walaupun kena mengharungi lautan api, hujan, macam-macam lah kan, kalimah-kalimah orang cinta. Sebab rasa cinta, nak membuktikan cinta kita kepada Allah SWT, apa juga perintah Allah kita laksanakan. Itulah bukti orang yang bertakwa. Takwa ini ialah kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang dimati Allah SWT dalam bulan Ramadan yang kedua ini ialah untuk kita nak mentarbiyah diri kita dan hawa nafsu kita.
Sebab itu Allah syariatkan pada kita berpuasa selama 30 hari, bukan 3 hari, bukan 3 jam. Tujuannya untuk kita nak menjadikan suatu kebiasaan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan mudah kita nak bangkit sebelum subuh pada bulan-bulan lain. Tapi kalau kita boleh istiqamah selama 30 hari, kita bangkit untuk sahur dan kita selikan dengan sahur itu sekurang-kurang solat 2 rakaat, solat tahajud atau witir dan sebagainya. Kalau itu kita boleh istiqamah selama 30 hari, insya-Allah selepas Ramadan kita akan biasa untuk bangun sebelum solat subuh. Tuan-tuan tengoklah kita kerajaan yang dah berpuluh tahun kerja makan gaji. Pagi-pagi bangun pukul 5, 6.30 pagi dah start enjin pergi kerja. Tengok bila dia waktu pencen, hari pertama pencen ni. Bangun pagi 6.30 siap-siap start enjin, lepas tu tak tahu nak ke mana. Sebab apa? Sebab dah 20 tahun biasa dengan kerja-kerja rutin dia. Macam tu juga kalau kita biasakan dengan satu perkara, mula-mula memang payah. Tuan-tuan ingat tak masa mula-mula belajar manu kereta? Susah ke senang? Kadang-kadang kaki kita nak bezakan antara kelas minyak dengan brek, tangan kita nak tukar gear. Mula-mula memang payah. Sampai ada orang tak lulus berapa kali untuk ambil ujian manu. Sebab apa? Tak biasa. Tapi tengok kalau lama-lama pakai bawa kereta, hari-hari pergi kerja, macam mana cara bawa kereta? Tangan kanan pegang steering, tangan kiri pegang handphone, main WhatsApp. Laju. Tangan kaki pun dah biasa dah, tak tahu dah, tak payah pandang dah tahu. Sebab apa? Dah biasa. Dan kalau dalam tempoh 30 hari ini kita biasakan diri kita dengan baca Quran juga. Di samping ibadah fardu yang kita lakukan, kita biasakan dengan amalan-amalan yang lain, membaca Al-Quran, berzikir, bangun malam selama 30 hari kita istiqomah. Dengan niat semata-mata untuk kita nak melakukan perubahan. Tuan-tuan jangan ingat berdini aku buat ni semata-mata sebab Ramadan. Sebab Ramadan, sebab kata Ramadan, minta maaf atau malam tak nak buat. Tapi kita jadikan amalan-amalan ini sebagai usaha untuk kita melakukan perubahan. Okey, insya-Allah tuan-tuan, selepas Ramadan kita akan menjadikan ia sebagai suatu amalan yang kebiasaan dalam hidup kita. Ada satu kisah di Mesir, tuan-tuan, seorang pelajar bertanya pada guru, wahai guru, boleh tak buat maksiat? Maka guru kata, kalau kamu nak buat maksiat boleh, tapi dengan syarat kamu jangan tinggalkan solat fardu secara berjemaah 5 hari dan 5 waktu secara berjemaah selama 40 hari. Jadi pelajar ni pun tuan-tuan selama 40 hari tak pernah habis untuk solat fardu secara berjemaah 5 waktu. Habis 40 hari tanya, wahai anakku, ada lagi teringin nak buat maksiat? Dia kata, mana mungkin setelah sekian lama aku berusaha untuk menjaga diriku melaksanakan perintah Allah, maka aku rosakkan dengan hanya satu kemaksiatan. Tak akan terukit dalam diri kita untuk melakukan maksiat kerana kita sudah biasakan diri kita dengan amal-amal kebaikan. Maka hikmahnya dalam bulan Ramadan ini, dalam keadaan kita disuruh kita bertarbiyah diri kita, kita lihat rahmat Allah Ta'ala. Sedikit amal kita lakukan, pahala dia berlipat kali ganda. Sekadar kalau kita solat fardu, Allah gandakan pahala seumpama 70 kali solat fardu dalam bulan-bulan yang lain. Dalam keadaan rahmat Allah, Allah berikan kepada kelebihan pahala berlipat kali ganda atas amalan yang kita lakukan. Dalam masa yang sama, Allah mengekang hawa nafsu kita daripada melakukan maksiat dengan puasa yang kita lakukan, dengan puasa yang kita laksanakan. Tuan-tuan tengok, nafsu ni tuan-tuan, antara kelemahan-kelemahannya ialah apabila kita ni berlapar. Dalam satu kisah, nafsu bila diciptakan oleh Allah Ta'ala, lalu bila dihadapkan di hadapan Allah untuk memperaku dia adalah hamba dan Allah adalah Rabb, dia tak mengaku, diseksa dalam tempat yang paling panas. Selepas ditanya lagi, masih degil lagi, diseksa di tempat paling sejuk. Kemudian dilepaskan, ditanya lagi, masih degil lagi, dikurung dengan keadaan lapar, baru dia memperaku ketuhanan Allah SWT. Ini nafsu. Jadi tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, dalam keadaan kita diberikan peluang untuk melakukan berbagai amal dengan ganjaran yang berlipat berkali ganda, supaya apa? Supaya itulah sebenarnya makanan yang boleh menyuburkan iman kita. Selama 11 bulan iman kita dalam keadaan lapar. Tapi bila masuk bulan Ramadan, dengan sedikit amal yang kita lakukan, pahala berlipat kali ganda
menyebutkan makanan terbaik untuk menyuburkan iman kita. Dalam masa yang sama Allah mengekang hawa nafsu dan Allah mengurung syaitan. Jadi kalau dalam tempoh 30 hari ini kita boleh mengikut sistem tarbiyah Allah SWT ini, maka insya-Allah kita lahir selepas Ramadan sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita nak mendidik hawa nafsu kita. Nafsu kita ni macam budak kecil. Tahu budak kecil. Tentang bawa anak-anak kita pergi pasar raya Disco, sedang kita memilih barang kita terjerumus masuk ke kawasan permainan. Anak kita tentang bila tengok kawasan permainan, orang Jerman kata melolor mata dia. Orang Jerman kata lah, nampak tadi melolor mata dia. Nanti dalam buku lah, kalau jumpa lah, jumpa tak apa lah. Melolor maksudnya rampang mata tengok mainan. Lalu dia nampak satu permainan dia minat, robot Transformers. Abang nak robot, dia kata tak boleh. Abang nak robot, tak boleh. Kali ketiga tuan-tuan, dia mengamuk. Nak juga, boleh-boleh kat lantai. Kita sebagai ayah tuan-tuan, kita nak buat macam mana? Nak mengamuk dah satu test pun tu. Okey, ambil, dah senang. Lepas tu anak kita kata, aku dah tahu dah taktik macam mana nak dapat barang yang nak dengan bapa. Kena mengamuk, kena merangkap. Syaitan, nafsu pun jatuh juga tuan. Pukul 8 pagi dia beritahu kepada kita, tuan, hari ni sepatutnya dah saya berping dengan air panas. Sabar, puasa. Masuk tengah hari tuan, hari ni sepatutnya nasi Arab. Sabar, puasa. Urus dah dia, nafsu dah turun, dah teruk dah. Pukul 3 petang dia minta lagi, tuan, sepatutnya hari ni kopi udang goreng pisang panas. Sabar, puasa. Pukul 7.30 dia minta, tuan, patutnya hari ni kita makan malam. Dia masuk dalam perut tuan, yang panas sejuk, rebus, goreng, rebus. Semua masuk. Terkejut nafsu. Aku tahu bila masa sesuai, aku minta macam-macam kepada tuan. Besok tuan-tuan, pukul 8 pagi relax, kita pun tak rasa nak minta apa. Nafsu pun tak minta, dia tahu kalau aku minta pun buang masa. Tengah hari pun maintain lagi. Pukul 3 maintain lagi. Tengok tuan-tuan, pukul 6.30 malam, 7.30 malam. Masa itulah dia akan sebolehnya tuan-tuan minta macam-macam. Dia tahu inilah masa yang paling sesuai untuk dia nak menguatkan hawa nafsu dia. Pada masa itu tuan-tuan, diri kita kalau kita tak boleh nak manage nafsu kita, kita ikut saja tuan-tuan. Keluarga hantar meja tu, keluarga 3 orang lebih keluarga macam makan 10 orang. Makan sikit dah kenyang. Dan itu bazir. Hari-hari kalau macam tu tuan-tuan, akhirnya gagal lah kita nak mendidik hawa nafsu. Itu baru cerita bab makan. Ini baru cerita 10 hari terakhir Ramadan. Kandang tu, hujung, apa lagi? Balik kampung, baju raya, ketupat, rumah. Masa tu fokus kita balik badan dah semakin tercapai. Sebab itu tuan-tuan, dalam tempoh 30 hari Ramadan ini, saya tahu kerabat saya ini dah berbelas kali lah jumpa Ramadan. Dan kita tahu itulah cabaran kita sahabat tahun. Jadi bagaimana untuk kita nak menguruskan ujian dan cabaran ini, kita kena rancangkan masing-masing. Kalau kita berjaya tuan-tuan mendidik dan mentarbiyah diri kita, insya-Allah kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini kita digalakkan untuk memperbanyakkan bersedekah. Satu dibalas 700 kali ganda. Dan dalam bulan Ramadan satu dibalas 700 kali 70 kali ganda. Sebab apa Nabi sebut dalam bentuk angka? Sebab apa Allah pun firmankan pahala dalam bentuk angka? Sebab senang kita kira tuan-tuan. Tuan-tuan saya tanya, tuan-tuan nak RM1 ke RM700? Angkat tangan. Siapa nak RM700? Semua tak nak, kan? Kalau saya tawarkan RM1 700, siapa yang nak RM1? Siapa nak RM700? Semua nak RM700. Semua nak banyak. Itu bab nilai RF. Tapi dalam bab amal ni, kenapa ramai yang nak sikit? Untuk bergaduh 80, 80. Kenapa tak bergaduh 20, 40, 20, 40? Sebab apa? Sebab pahala ni kita tak nampak. Cuba ingat kalau pahala ni nampak tuan-tuan. Masa hari Aidilfitri, tuan kongsi surah Al-Quran, tuan mati Allah sedang maaf selepas
kita dengar khutbah Aidilfitri, di belakang sana ada papan kenyataan dan ada senarai keputusan kuasa tuan. Jadi tuan-tuan dan puan bolehlah lihat belakang di Rizal masing-masing. Apa perasaan tuan? Macam orang tengok Rizal isteri, suami tengok Rizal isteri, tengok ayam dapat 40%. Itulah orang membaca Quran, ayam berfungsi itu bulan puasa dan dapat 40%, kan? Yang isteri tengok Rizal suami, abang lagi teruk 39%. Orang puasa, abang puasa, orang sembahyang, orang tidur daripada lepas sahur sampai maghrib baru bangun. 39%. Kalau kita dapat tengok result puasa kita tuan-tuan, hari raya itu tak bermakna kalau bagi orang yang gagal. Tanya, Mat, Minah di mana? Mamat di mana? Lupa rumah outside, gagal. Dia gagal, belajar gagal. Macam juga orang belajar gagal, kan? Yang cemerlang, dia boleh diulang-ulang masuk paper depan buku, kan? Diulang-ulang semua. Yang gagal di mana? Lepas tu dia gagal, hilang. Sebab tu tak semangat. Tapi rahmat Allah tak bagi tahu result. Yang pentingnya kita berusaha nak mendapat mencapai seperti kualiti ataupun yang ditetapkan oleh Allah Taala, kita kena ada usaha, insya-Allah. Jadi kita perbanyakkan sedekah, insya-Allah tuan-tuan. Zakat fitrah tahun ini RM7. Jadi RM7 tuan-tuan dengan pandang kanan, RM7 sikit je. Tuan, Allah tak nilai kepada kuantiti, Allah nilai kepada kualiti. Satu hadis Nabi SAW menyebutkan seorang hamba yang sedekah walaupun sebiji buah kurma dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan sambut sedekah hamba itu dengan penuh kemudahan. Lalu Allah melihara dan simpan sedekah hamba itu seumpama memelihara seekor anak itu. Nanti di akhirat Allah akan pulangkan sedekah pahala itu sebesar sebuah kurma. Itu baru cerita sebiji buah kurma, tuan. Sebiji buah kurma ni nisbahnya bagus sen, kan? Sebab tu saya teringat masa zaman saya sekolah di sekolah agama, kita buat majmuah Syah masa kita abang-abang sini ni tabiah kita orang lah. Saya nak setiap kamu adik-adik sehari saya minta masuk tabung surau sepusi. Sehari sepusi, kan? Ada orang tanya, Pak, saya boleh tak saya sebulan sekali RM3? Sama lah, sehari sepusi, sebulan sekali RM3, kan? Sama lah. Tak, saya tak nak sebulan sekali, saya nak setiap hari sepusi. Apa beza tu, Pak? Saya nak tanya pada kamu semua. Saya tak, dan juga saya nak tanya pada tuan-tuan. Tuan-tuan suka pakai baju yang hari-hari bersih ke sebulan sekali bersih? Sampai suka pakai baju yang sebulan sekali basuh. Wow, dia macam-macam musim El Nino, kan? Mestilah kita suka yang hari-hari bersih, setiap hari bersih. Macam tu juga bila kita bersedekah, walaupun sekadar sebiji buah kurma ataupun sepusing, 2 pusing, tapi setiap hari, bermakna setiap hari kita menyucikan hati kita dan jiwa kita serta harta kita. RM7 tuan-tuan, kalau nilai dengan RM7 itu, kalau kita ikhlas mata-mata kerana Allah SWT. Kalau sebiji kurma tu Allah balas dengan sebesar gunung Everest, gunung Kinabalu, tak tahu lah. Bayangkan kalau RM7 seorang, kalau anak ada 10, RM70. Kalau kita ikhlas, insya-Allah pahala berlipat kali ganda. Lagi kalau kita buat dalam bulan Ramadan. Sebab itu saya galakkan duit raya bagi dalam bulan Ramadan. Duit raya bagi dalam bulan Ramadan, walaupun namanya duit raya. Sebab kita niat sedekah pahala berlipat. Masuk Syawal dapat juga, tapi tak berganda macam dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu Wa Taala buat akhirnya saya nak kongsikan pesanan Nabi. Ketika di akhir Ramadan, Allah akan malaikat akan angkat segala amal dan doa kita untuk dipersembahkan di hadapan Allah. Lalu malaikat Jibril kata Allah akan terima segala amal dan doa hamba-Nya kecuali 4 golongan. 4 golongan ini Allah tolak. Yang pertamanya peminum arak tegar, penagih arak tegar. Ini dia puasa macam, walaupun dia puasa juga, buffet Ramadan, buffet arak. Minum arak, puasa minumnya arak. Jadilah ini doa dan amal tak terima. Yang keduanya orang yang derhaka kepada ibu bapa. Dia berdoa, dia beramal bersungguh-sungguh, tapi dia masih menyakiti mak ayahnya, ataupun mak ayah terasa hati dengan dia sebagai anak, maka segala amal dan doanya tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Dia tidak bertemu adik-beradik, bergaduh, merenggangkan hubungan adik-beradik sesama keluarga.
dia beramal macam mana pun, dia berdoa macam mana pun, kalau dia ada pergaduhan dengan adik-beradik, hanya buat sekangkang tanah, tanah sekangkang kingkong kan, hanya sebab tanah bergaduh, jadi segala amal dan doa tadi boleh. Dan yang terakhirnya, orang yang memutuskan hubungan silaturahim sesama Islam dan tidak menegur lebih dari 3 hari. Jiran tetangga kita, termasuk pejabat kita ataupun kawan-kawan kita seiri hati dendam dengan dia, tak tegur. Dan masa bila masuk bulan Ramadan, kita beramal, dalam keadaan kita beramal, kita berdoa, tapi ada orang yang teraniaya dengan sikap kita. Mungkin ada orang yang kita menganiaya dia, Allah Alam. Dan maka segala amal dan doa kita tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab itu dalam bulan Ramadan ini kita kena selalu berhubung silaturahim, bermaaf-maafan. Nanti raya itu satu hal, Ramadan ni satu hal. Ni nak minta maaf saya batin, oh ni satu hal. Puasa pun hampir raya pun datang dan minta maaf saya batin. Itulah raya, ini masalah kita minta maaf masa hari raya. Ni bulan Ramadan ni kena minta maaf kan. Moga-moga segala amal dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata pada Allah, sekadar itu saja atas Rasulullah pada hari ini. Moga-moga kita berlari untuk mendapat manfaat. Kita sama-sama amalkan. Dan moga-moga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik yang dapat kita lakukan berbanding Ramadan yang lalu. Kerana apa? Kerana kita tidak pasti kita akan bertemu di Ramadan tahun ke depan. Tahun lepas ada teman kita terawih bersama, kita berzikir bersama, kita tadarus bersama. Tapi tahun ini kita telah kembali ke rahmatullah, tidak bersama-sama kita. Maka tahun depan kita tetap dan tahun ini kita tetap tak pasti sama ada kita Ramadan sampai ke akhirnya. Apa yang penting kita bersama-sama berdoa kepada Allah dan kita sama-sama manfaatkan nikmat Ramadan ini semungkin mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa insya-Allah. Aku qali hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.